sangat baik daripada sahabat saya, Cikgu Syafizi. Ingat, saya dengar kalau mukadimah macam tu biasanya daripada, kalau tidak Dr. Syafiq Baslamah, Dr. Khalid Baslamah. Dia selalu kalau buat mukadimah tu dia sebut yang apa nama, yang mengagung-agungkan Allah SWT melalui sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Satu yang baik, insya-Allah sama-sama kita dapat mengingatkan diri kita sendiri, insya-Allah. InsyaAllah sahabat negeri Islam, kita teruskan pada kelas kita pada pagi ini. Kita sambung dengan surah Al-Zalzalah. InsyaAllah saya dalam usaha untuk mengulangi semula kelas saya dulu yang saya belajar dulu. Dalam ni, kita ada kelas tafsir, kelas hadis. Sekarang ni saya sedang mengulangi usul tafsir, 20 usul tafsir yang bila kita dengar tu rasa macam tak layak nak berbicara tentang tafsir. Cuma saya anggapnya saya bukan mentafsirkan Al-Quran, saya cuma berkongsi tafsir yang saya baca, dan sahabat-sahabat hanya dah mengambil input yang saya ambil ni untuk kita kongsi bersama dan boleh menambahkan lagi. Itu sajalah. Itu saja. Kalau nak kira tafsir ni macam kita dah sebut awal-awal dulu, beribu orang tafsir Quran. Kalau jilid tu beribu lah kalau jilid. Kalau tafsir Tabari berapa puluh jilid. Tak. Tafsir Zamakhsyari berapa puluh jilid. Segala-gala macam-macam lah. Tafsir Ibnu Katsir dah 8 jilid dah. 5 jilid, 6 jilid, 7 jilid dalam bahasa Arab tu. Ada macam-macam lah. Macam-macam. Cumanya kalau kita perhati dalam bahasa Melayu tafsir tak ada. Kalau ada pun boleh bilang lah. Rasa sebelah jari lah. Tak habis lagi. Yang paling masyhur tafsir Buya Hamka. Itu itu betul lah orang Melayu Minang. Saya bila kita duk baca buku-buku Hamka ni, buku Buya Hamka, novel dia ke, buku-buku tafsir dia ke, buku-buku falsafah dia ke, kita jadi minat bahasa Minang. Minat bahasa Minang tu jadi nak dengar bahasa Minang orang cakap payah. Dengar lagu Minang, lagu dia panggil, saya tengok dalam YouTube tu, lagu-lagu Islamik Minang, lagu-lagu Islamik Minang. Dia segi sebut tu, dari segi ejaan, dari segi sebutan dia lebih kepada bahasa Arab. Lebih kepada bahasa Arab. Lepas tu kalau orang Jawa, orang Indonesia dia tulis nama, dia betul-betul je. Kalau Soleh, S-O. So kita je S-A. Saleh. Saleh tak ada mana. Saleh. Soleh ada mana. S-O. Leh. L-E-E-P-P dah. Jadi dari segi sebutan itu, cuma sebutnya sahabat sekalian, tafsir kita dalam bahasa Melayu setakat ni, kalau bahasa Melayu betul, Buya Hamka seorang. Tak ada lagi ulama-ulama Nusantara yang buat. Kalau dalam bahasa Urdu banyak, dalam bahasa Arab tu cerita lah, bahasa Urdu banyak. Sebab tu kalau kita kata bahasa ilmu, kalau bahasa ilmu, antara bahasa ilmu ni bahasa Arab, bahasa Urdu, bahasa Inggeris, bahasa Parsi. Tapi bahasa Parsi ni dia tidak begitu meluas. Tapi kalau bahasa Arab, bahasa Urdu, bahasa Inggeris, itu banyak. Bahasa Urdu banyak. Banyak juga. Dalam setengah-setengah bidang, bahasa Urdu lebih banyak daripada bahasa Arab. Antaranya lah. Jadi sama-sama saya rasa macam kalau kita duk bincang, saya duk dengar kuliah usul 20 tu, usul tafsir 20. Rasa macam tidak layak untuk bercakap tentang tafsir. Cumanya hanya menyampaikan tafsir-tafsir seperti tafsir Ibn Katsir, tafsir Al-Munir, tafsir Safatul Tafasir, Dohali Quran, kemudian tafsir Hamka, kemudian tafsir Jalalain, gitu je lah, sikit-sikit untuk
untuk kita sama-sama lah boleh menghayati setitik daripada lautan ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Kalau kita, misalnya kalau saya duk tengok dalam usul tafsir tu, kalau kita nak bincang dari segi tertib, tafsir Al-Quran berdasarkan tertib turun ayat. Jam kita. Tafsir Al-Quran bil ma'thur, tafsir Al-Quran bil Quran, tafsir Al-Quran bil hadis, tafsir Al-Quran bil sahabah, kemudian tafsir macam-macam lah. Macam 20 tu usul tafsir. Kaedah kita nak baca tafsir, nak mentafsir Quran, itu bukan bidang kita lah. Dan dari segi balaghah dan sebagainya, biarlah tu lah. Tapi nakkan ahli semua, bahkan tak baca buku lah kita, tak belajar. Tapi sekadar yang mampu lah, insyaAllah, mudah-mudahan ada manfaatnya pada pagi ini, insyaAllah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berkenalan dulu dengan Al-Zalzalah. Surah Zalzalah. Antaranya disebut oleh Dr. Al-Bazaili, surah Al-Zalzalah mengandungi 11 ayat. Nama surah ini bukan 11 ayat. Surah Al-Zalzalah mengandungi 8 ayat. 8 ayat. Dinamakan Zalzalah atau Zilzal kerana dia dimulakan dengan penceritaan tentang peristiwa gempa bumi yang dahsyat sejurus sebelum berlaku kiamat. Ataupun dipanggil kalau dalam Safatul Tafasir, dia terjemah sebagai prahara. Prahara. Maknanya permulaan kepada huru-hara. Itulah Zalzalah. Itu goncangan itu. Dan surah ini ada mengatakan surah Zalzalah ini surah Madaniyah, tapi lebih ramai pentafsir menganggap ini surah Makkiyah. Tapi Makkiyah pun dah hujur-hujur dekat Nabi nak hijrah. Sebab dia banyak membicarakan tentang kiamat. Ya. Baca Ibnu Katsir sebut surah ini surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Kemudian Safatul Tafasir juga menyebutkan surah ini surah Makkiyah. Safatul Tafasir. Safatul Tafasir sebut ni surah Madaniyah. Surah Madaniyah. Kalau Yusuf Ali dalam Holy Quran dia sebut surah Makkiyah. Tak apalah Makkiyah atau Madaniyah, tak apa. Tapi kalau dari segi penting tu, kalau nak belajar fiqh sebagainya, sirah, dia kena, itu penting tu. Kenapa nama Makkiyah, kenapa nama Madaniyah, tu penting. Okey, kemudian kaitan dengan surah sebelumnya. Ni kalau ayat dia panggil siyak sibak ayat itu. Itulah ada usul tafsir tu. Usul tafsir ni yang saya belajar dulu, Fadhul Kabir, dengan apa nama satu lagi tu, Al-Itqan, Imam Suyuti. Memang tak layak lah. Memang tak layak kalau kita nak bincang soal tafsir lah kalau. Tapi sebagian sebut tadilah. Saya cakap dengan rumah saya kata, rasa malu je nak kuliah tafsir. So, macam-macam tak layak. Tapi bukan niat mentafsirkan Quran, cuma hanya menyampaikan apa yang telah ditafsirkan ulama oleh ahli-ahli tafsir yang lebih layak. Cuma kita nak berkongsi dalam majlis kita ni. Itu sajalah, mudah-mudahan. Saya sebut sekali lagi, saya mengajar untuk saya belajar. Kaitan dengan surah sebelum ini, iaitu Allah Ta'ala menyebutkan di akhir surah Al-Bayyinah, iaitu tentang ancaman terhadap orang kafir dan janji baik terhadap orang mukmin. Neraka Jahannam sebagai balasan bagi orang kafir dan syurga bagi balasan orang mukmin. Setelah Allah sebut innal ladina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nar jahannam khalidina fiha ulaikum syarrul bariyah innal ladina amanu wa salat ulaikum khairul bariyah. Setelah itu dalam surah ini Allah menerangkan waktu pembalasan tersebut. Serta sebahagian dari tandanya. Bila tu? Dalam surah Al-Bayyinah tu dia tak sebut bila tu. Bila nak pergi ke, nak terima azab neraka atau syurga. Maka dalam surah Al-Bayyinah ini mengikut keterangan dibuat oleh Dr. Wahab Az-Zaili, iaitu dia masuk dalam surah Al-Zalzalah,
Itu bila berlaku gempa bumi. Nak pergi ke situ tu, nak pergi kepada pembalasan. Nak pergi kepada siapa yang baik, siapa yang ahli neraka, syarul bariyah, siapa yang baik, khairul bariyah. Iaitu setelah itu dalam surah ini Allah menerangkan waktu pembalasan tersebut, sebahagian dari petandanya iaitu gempa bumi dan penghamburan. Penghamburan ini mana mengeluarkan isi-isi bumi itu daripada perutnya. Dan berhadapan dengan kenyataan ini, timbul tanda-tanda bilakah pembalasan itu akan berlaku. Dan Allah Ta'ala berfirman, apabila bumi digegarkan dengan gegaran zulzilatil ardu zilzalaha. Dan seterusnya Allah Ta'ala menambah ancaman terhadap orang kafir. Dan aku akan beri pembalasan kepada mereka ketika berlakunya gempa tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, iaitu hari kiamat ketika itu ada muka-muka jadi putih berseri, wujuhun yawma'idhin, wujuhun pada hari itu muka-muka mereka putih, dan ada pada hari itu muka-muka hitam. Muka-muka orang ahli maksiat ni hitam. Lepas tu dalam hari kiamat juga Imam Hafiz Ibn Katsir menyebut dalam malapetaka kiamat dia sebut di akhirat nanti manusia akan dibangkitkan berpakaian aman. Manusia dibangkitkan pada hari kiamat nanti dengan pakaian aman. Maksudnya kalau amalan yang baik, pakaiannya baik. Kalau amalan tidak baik, pakaian tidak baik. Apa maksud pakaian aman itu? Manusia bangkitkan dalam keadaan bogel. Manusia dibangkitkan dalam keadaan bogel, tidak berpakaian, dalam keadaan masih belum berkhatan. Belum berkhitan. Lahir. Seperti dilahirkan. Cuma dewasa. Tapi apa maksud berpakaian aman itu? Maksudnya dalam suasana. Kalau baik, dia amal baik, dia dalam keadaan baik. Kalau dia tidak baik, maka dia tidak baik. Macam kita cakap pakaianlah. Kita dalam berpakaian dengan pakaian yang mulia. Kita berpakaian dengan budi pekerti. Kita tak pakai baju cap budi pekerti, tapi maksudnya penampilan kita tu. Begitulah lebih kurang bahasanya. Okey. Dan lain lagi lah. Banyak lagi. Kemudian kandungan surah ini secara umumnya, kita bincang di sini dulu, iaitu gaya bahasa dan tema surah Madinah ini hampir menyamai gaya bahasa tema surah Makkiyah. Sebab tu ada orang ulama mengatakan dia ni surah Makkiyah. Ada juga mengatakan Madaniyah. Dan Dr. Mazali sebut tema Makkiyah. Tema Makkiyah ni tema akidah, tema tentang ancaman kepada orang-orang kafir, tema kepada kita kata tema yang bersifat ugutan, gitu. Tapi kalau tema Madinah, tema hukum, hukum pelaksanaan, ataupun kita kata pematuhan syariat, bukan jenis ancaman. Lepas tu ada ulama kata ayat ni ayat Makkiyah sebab tema dia tema Makkiyah. Tapi ada setengah ulama mengatakan dia ni turun selepas hijrah. Tapi tak apalah, biar kata. Jadi yang pertama sekali dalam surah ini dia menjelaskan tentang malapetaka kiamat ataupun prahara kiamat dan gegaran yang amat dahsyat pada hari kiamat. Dan segala yang berada atas bumi akan meruntuh dan manusia sudah manusia sudah mati akan dikeluarkan dari perut bumi. Nanti kita bincang nanti bagaimana cara dan gaya Allah Ta'ala timbulkan manusia daripada perut bumi. Yang kedua, menggambarkan episod kiamat di mana semua makhluk tampil menghadap perintah Tuhan, menghadapi perhitungan Tuhan. Kemudian mereka akan menerima wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu dua tema ada di sini. Okey. Dan kemudian sebab turun ayat, kita bincang turun di sini, sebab turun ayat iaitu kerana ada orang kafir, ada menyebutkan orang Yahudi, dia tanya tentang hari kiamat dan hari perhitungan. Bila nak kiamat? Maka bila ditanya begitu, bilakah ditanya hari kiamat dijanjikan, jika betul kamu orang benar, bilakah hari pembukaan pengadilan yang dikatakan itu? Ditanya dalam surah yang lain, dirakamkan pertanyaan orang kafir itu. Maka oleh kerana kerapnya pertanyaan tersebut, maka Allah menjelaskan kepada mereka dalam surah ini tentang petanda-petanda kiamat saja. Allah tak beritahu bila kiamat, tapi Allah Ta'ala jelaskan petanda kiamat saja
supaya mereka mengetahui bahawa Allah sahaja yang tahu perkara tersebut dan tidak ada siapa pun yang boleh menentukan soal bila kiamat itu akan datang. Jadi sebab antaranya surat ini diturunkan, sebab tu sahabat mulia, dalam kalau kita tengok Ibnu Katsir itu sendiri, dalam syarah Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir itu, dia tak sebut tentang sababun nuzul ayat ni. Dia tak sebut sababun nuzul ayat. Tapi dalam tafsir yang lain, dia sebut. Sebab tu antara kelebihan kita tengok banyak buku tu. Dia tak sebut secara khusus ini. Tapi kalau kita nak tengok yang lebih khusus lagi, kita tengok yang ni. Semua dia bincang tentang sababun nuzul tu. Sebab nuzul. Ayat berapa semua ni. Yang ni khusus untuk semua. Gitu. Tapi kalau kita tengok yang macam tafsir ni, yang ni macam yang ni disebut di sini untuk surah Al-Zalzalah ni, kenapa Allah Ta'ala turunkan surah Al-Zalzalah ni kepada Nabi Muhammad untuk dibacakan kepada manusia. Kerana banyak sangat bertanya. Tapi Allah tak beritahu bila. Tapi Allah beritahu tanda-tanda. Seperti jugalah sahabat yang saya mulakan sekalian. Banyak isyarat kalau kita ni dari segi logik lah dan falsafahnya. Banyak kalau kita perhatikan kalau benda-benda yang bersifat penyudah ni, benda-benda bersifat penyudah Allah rahsiakan. Kiamat, mati kan penyudah, Allah rahsiakan. Tapi tanda-tanda mati Allah beritahu. Ada tanda-tanda mati kan. Antara tanda-tanda mati itu sakit. Antara tanda-tanda mati itu ataupun tua tu ni. Uban. Hari itu kita ada kuliah dengan Ustaz Abdullah Bukhari. Kita jemput dia kuliah Maulidul Rasul. Saya masa sebelum tu duduk sembang dengan dia. Dia kata, Ustaz, sembang Kelantan kat mana? Umur berapa sekarang? 50. Mata janggut putih macam tua benar. Dia tanda nak mati. Itu ada tanda nak mati kan. Apa lagi? Macam-macam lah tanda nak mati kan. Tapi kita perhati kalau benda-benda yang penyudah begitu atau pengakhiran pada sesuatu, Allah Ta'ala hanya beritahu tanda-tanda. Bila tak beritahu? Kenapa Allah tak beritahu bila? Supaya manusia sentiasa bersedia. Supaya manusia sentiasa bersedia. Dan tidak stres. Kalau tahu bila, manusia akan bersedia pada awal dan stres. Bila dekat lagi stres. Contohnya kalau nak periksa. Bila budak tahu bila nak periksa, lagi dekat lagi stres. Lama-lama, jadi masalah lain. Sebab tu Allah Ta'ala tak beritahu. Kalau kiamat, kalau tahu bila, stres kita. Kalau mati, tahu bila, stres. Macam doktor kata, doktor tu tak betul lagi tu. Doktor kata, mengikut pengalaman kami, kalau penyakit macam cik ni, kalau tahap 4, begini-begini. Kita dah kemurungan dah, kita dah macam-macam. Padahal dia tu manusia. Ramai lagi orang hidup lama-lama, tak ada masalah pun. Itu manusia. Tapi kalau Allah beritahu kiamat tu bila, lagi-lagi sebab tu Allah tak beritahu supaya manusia tidak stres. Tetapi sentiasa bersedia. Sebab tu sahabat Muslim, kalau adalah orang sakit ke tahap berapa pun, itu semua hanyalah ukuran pada manusia. Tahap itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dia bercakap soal pengalaman. Tapi pengalaman bukan fakta. Pengalaman adalah teori. Teori tidak pasti. Teori kemungkinan ya, kemungkinan tidak. Tapi kalau fakta, pasti. Sebab tu Allah Ta'ala tidak beritahu. Supaya kita ada usaha. Misalnya kalau orang sakit. Minta maaf misalnya macam kalau Kak Ji ada tak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan penyakit sakit itu sebagai sebab untuk masuk syurga. Sebagai sebab untuk mengangkat darjat. Kita bukan melihat kepada sakit itu. Tapi kita melihat kepada usaha. Usaha menangani sakit itu. Sabarnya, merawatnya dengan berbagai cara. Selain daripada doa. Sebab tu sahabat yang sembilan, kalau sakit, siapa-siapa lah sakit apa pun, kalau setiap kali waktu-waktu yang dikatakan mustajab doa dalam hadis Nabi tu,
Antaranya waktu sujud, antara kita dekat dengan Allah. Waktu hujan macam pagi ni, kita digombok hujan. Alhamdulillah. Hujan. Kemudian dalam selepas kita bersedekah. Ya. Kemudian selepas kita buat baik, teruskan berdoa. Terus berdoa. Minta direct. Cakap direct. Tadi Cikgu Safizi hantar mesej pagi-pagi. Dia doa pada saya doa juga pada dia. Sama-sama begitu. Jadi mudah-mudahan itu menjadi sebab kepada penyembuhan kita. Sebab tu sahabat Islam, kalau kita tengok dari segi logik pun kan, ada orang dengan orang tu kata, kalau saya ke klinik tu Allah, okey lah, Alhamdulillah anak saya semua klinik tu. Dia pun buat pergi anak dia. Tak okey. Mungkin anak dia dengan doktor lain. Sebab mungkin DNA ke genetik anak dia tak seperti yang sesuai dengan ubat yang ada dengan doktor situ. So sebab tak ada orang kadang pergi yang homopati, ada orang Eliopati, ada herbopati, ada macam-macam pati. Bukan parti politik sudah. Itu adalah keserasian. Sebab tu sahabat Muslim sekalian, Allah rahsiakan kiamat, Allah rahsiakan mati, Allah rahsiakan qada dan qadar untuk manusia berusaha. Dan semua itu adalah bergantung kepada keizinan Allah SWT. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Mana kalau Allah nak beri, tak ada orang boleh halang. Kalau Allah Ta'ala tak nak beri, tak ada orang boleh beri. Itu semua adalah kehendak Allah SWT. Okey, kemudian kita tak masuk lagi tafsir. Apa kelebihan surah ni? Antaranya ni ada dalam tafsir Ibn Katsir. Abang kita tengok tafsir Ibn Katsir insya-Allah. Kita tengok dalam tafsir Ibn Katsir, iaitu keutamaan surah Al-Zalzalah. Sebelum kita baca surah Al-Zalzalah itu sendiri. Okey, Imam Ahmad mengatakan dari Abdullah bin Amr. Dia berkata, seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, bacakanlah untukku. Rasulullah SAW bersabda, Iqra' thalathan min dhati alif lam mim. Maka kata Nabi, bacalah 3 kali dari surah-surah yang diawali dengan alif lam mim. Alif lam mim, zalikal kitab la raiba, alif lam mim, tilka ayatul kitab, alif lam mim, tanzilul kitab la raiba bil alamin. Macam-macam. Mana surah yang dimulakan alif lam mim? Alif lam mim apa pun? Baca yang itu Nabi kata. Lalu dia kata, aku ni dah tua. Hati pun dah keras, lidahku pun dah berat. Lalu kata Nabi, faqra'u min dzati hamim. Maka bacalah surah yang dimulakan dengan perkataan hamim. Bukan baca hamim tu saja. hamim tak. Dia pasal apa? Pasal ada orang salah faham. Kita baca, kita kata nak tidur baca 3 kul. Dia balik, mudah tak? Kul tidur. Bukan kul tu. Kul Allah, kul Allah falak, kul Allah nas. Ada juga orang kita kata, ini kes ruqyah lah. Kita baca, kita kata nak tidur baca mu'awizatain insya-Allah. Hilang gangguan insya-Allah. Dia balik baca mu'awizatain. Mu'awizatain tu kul a'udzu falak, kul a'udzu nas. Bukan mu'awizatain gitu. Aduh. Betul tu salah. Maknanya istilah tu kena tahu. Sebab tu sebab kalau kita saya nak habiskan ada dia usul 20 tu ada 32 jam. Sekarang ni saya ambil 2 jam, 1 jam 2 jam sehari. Untuk nak hidup hadam semula. Dalam istilah tafsir ni, kita ada macam-macam istilah tafsir. Kalau kita belajar usul lah, kita belajar usul tafsir. Tapi dalam bahasa Arab kita dah agak lama. Yang ni. Kalau mak tangga dah. Lama lepas kita belajar masa dulu, masa muda-muda tengah handsome tu. Ni pun photostat ni, tak ada jual di Malaysia masa tu. Ini Fawzul Kabir fi Usulit Tafsir. Kalau kita nak belajar tafsir, sepatutnya kita kena belajar ni. Tapi kalau belajar ni tinggal Cikgu Syafizi pemainmu lah. Lelaki Cikgu Syafizi dia terlalu ilmiah sebab dia istilah. Fawzul Kabir. Dan seronok. Tapi itulah kita kata
walaupun seronok, dia tengok orang lah. Ada orang tak suka makan peluk durian. Bang durian muntah dah. Kita kulit-kulit boleh makan lagi. Kata tak ada isi pun. Suka durian. Dia nak sebutnya sebab penelitian. Istilah tu. Istilah mu'awizatan, istilah alif lam mim, istilah hamim. Istilah muqatta'ah. Huruf muqatta'ah dalam Quran ni lah. Antaranya alif lam mim, hamim tu huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Huruf yang panggil huruf yang terpotong-potong. Gitulah. Okeylah, biarlah itu. Kemudian, bacalah 3 kali dari, dah tak boleh juga hamim. Hamim pun panjang juga. Maka kata Nabi Islam, bacalah Iqra' salasan minas al-musabbihat. Bacalah 3 kali dari surah-surah yang mengandungi tasbih. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Sabbih isma rabbikal a'la. Apa lagi? Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Apa lagi? Ayat-ayat ini mulakan dengan sabih pada awal. Baca yang tu. Dia kata yang tu pun tak boleh juga. Tak boleh juga yang tu. Dia kata kan ni dah tua lah macam-macam. Kemudian maka kata Nabi SAW, namun lelaki itu tetap mengulangi ucapan yang pertama. Lalu lelaki itu berkata, kata Nabi Rasulullah, bacakanlah untukku surah yang menyeluruh. Mana pendek lah bagi dia. Maka beliau membacakan surah Al-Zalzalah untuknya. Nabi pun baca surah Al-Zalzalah. Baca ni lah kalau tak boleh juga lah. Tak boleh juga lah. Maka setelah Nabi selesai membacanya, lelaki itu berkata, demi zat yang mengutusmu sebagai Nabi dengan membawa kebenaran, aku tidak akan menambah atasnya selama-lamanya. Mana dia nak baca ni? Kemudian lelaki itu pergilah. Rasulullah SAW bersabda, aflahal ruwaijilu. Sungguh beruntung orang itu. Beruntung sekali orang itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, panggil pula, mari pula panggil. Panggil lagi orang tu, panggil pula. Maka orang itu pun datang pula. Lalu Nabi pun berkata kepada dia, umirtu biyaumil adha, ja'alahu Allah 'aidan li hadhil ummah. Aku diperintahkan berkorban di hari Idul Adha. Dan Allah menjadikannya sebagai hari raya bagi umat ini. Nabi suruh yang tu pula. Lalu dia kata, bagaimana menurutmu jika aku hanya ada seekor kambing betina? Bolehkah aku berkorban dengannya? Maka beliau bersabda, walakin ta'khudhu min sya'rika wa tuqallimu azfaraka wa taqussu syaribaka wa tahliku 'anataka fadhalika tamamu udhayyatika 'inda Allah. Kata Nabi SAW, tidak, akan tetapi cukup kamu, maksudnya tidak boleh kalau dengan kami betina. Hari ini sebelum hadis ini turun, sebelum dibolehkan berkorban dengan kambing. Ini sebelum lagi sebelum. Yang selepas ni dah boleh dah, sebenarnya boleh lah. Maknanya ayat ini bincang tentang, ataupun peristiwa ini bincang sebelum hukum dibolehkan dengan kambing. Buat korban dengan kambing. Ini yang sebelum. Tapi selepas tu dibolehkan pula. Sebab tu sebab Muslim, kita kena tahu maksudnya kedudukan ayat, kaedah ayat. Kalau hadis dia panggil apa nama tu, sababun nuzul hadis. Sabab sababun nuzul, dia panggil sababul wurud hadis. Bila Nabi sebut, kenapa Nabi sebut, di mana Nabi sebut, untuk apa Nabi sebut. Supaya kita tidak keliru kalau hadis. Contohnya misalnya hadis kisah. Ada orang kata hadis kisah, hadis yang Sayyidina Ali, Nabi panggil Sayyidina Ali, panggil Hasan Hussein, Fatimah, Nabi Rasul Muslim. Betul tak hadis itu? Atau hadis kita panggil hadis kita panggil banyak-banyaklah hadis ni tentang hadis tentang imamah. Apa maksud Nabi sebut begitu? Hadis tentang Ali sebagai pemimpin. Apa maksud dia? Sebab tu kena tahu Nabi sebut tu sebab apa, kenapa, di mana, dalam situasi bagaimana, supaya kita tidak keliru. Seperti juga Al-Quran. Kita kena tahu tu, sebab tu kena tahu sebabun nuzul, kena tahu dari segi balarah dia. Contohnya dalam Quran perkataan hikmah. Wa mau'izatul hikmah. Hikmah dalam Quran, apa maksud hikmah dalam Quran? Ada ulama mengatakan perkataan hikmah tu dalam Quran dia ada 20 maksud dalam kata hikmah itu. Macam juga perkataan muttaqin. Perkataan muttaqin ada 40 lebih perkataan muttaqin, maksud muttaqin dalam Quran itu. Jadi dalam setiap ayat, tak boleh terjemah muttaqin tu
satu perkataan saja. Itu juga hikmah. Dia tak boleh terima satu ayat saja. Satu makna saja hikmah. Dia banyak. Sebab tu sahabat sekalian, patutlah orang Melayu tak ada lagi tafsir pun. Memang kita sekadar baca tafsir boleh. Berkongsi-kongsi dengan sahabat-sahabat untuk berkenalan dengan tafsir sikit-sikit begini boleh. Namun kita nak mentafsir Quran sendiri memang tak mampu. Tapi kalau nak tafsir Quran pun tak mampu, janganlah baca pun tidak. Mana kalau tak mampu buat belaka, jangan tinggal semua. Tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Okey? Tak mampu tafsir Quran, bacalah Al-Quran yang telah ditafsirkan oleh ulama. Tak mampu baca Quran yang telah ditafsirkan ulama, bantulah orang-orang yang sedang belajar tafsir. Gitu kaedah dia. Tak mampu juga membantu, berilah sokongan moral. Baguslah. Baguslah awak masuk belajar tafsir. Baguslah. Silakan Allah. Saya tak ada masa saya. Baguslah. Jangan jadi orang yang membenci. Apa kena kerjaan lah mengaji Quran. Baca Quran sudahlah. Kita orang Melayu kan bukan marah. Tahan sikit lagi pasal dia kata baca Quran. Ni hak kata memang tak ada makna, tak ada guna tu lagi teruk. Tapi sekurang-kurangnya tak boleh nak tafsir Quran, bacalah tafsir yang telah ditafsirkan oleh ulama. Tafsir Quran. Tapi tak boleh baca satu, kena baca banyak supaya kita ada pemahaman yang berbagai. Okey? Begitu keadaan dia. Kalau tidak, memang kita tak pergi ke mana. Tak ke mana kita. Macam saya, kita dengar kuliah. Nak dengar kuliah ni, kita nak dengar kuliah orang. Kita kuliah orang selama. Kita dengar kuliah orang, lagi lama. Wallahi. Padahal masa sama je, 1 jam. Cuba tengok YouTube, Kungfu. Sekejap lah, 1 jam. Habis dah. Tapi kalau dengar kuliah 1 jam, lama. Saya nak nota lagi. Dia kalau kita dengar kuliah begini kan, kita tak ulang, kita catat pun kita mampu. Tapi kalau kita dengar kuliah yang berulang, kita boleh undur dia tu kan. Kita rasa tak puas hati, kita undur lagi. Sepatut sejam jadi 2 jam. Macam tak puas hati, kita ulang lagi. Jadi lagi lama daripada kuliah sebenar. Lepas tu sahabat menurut sekalian, kita kalau mampu silakan tafsir Quran. Saya tak mampu. Tapi saya hanya membicarakan kongsi-kongsi apa telah ditafsirkan ulama. Jadi kalau tak mampu nak buat tafsir, bacalah tafsir ulama-ulama. Tak mampu juga, berilah sokongan. Tak mampu juga, berilah bantuan. Jangan tak buat apa-apa. Begitulah keadaannya. Ini tak masuk tafsir lagi ni. Astaghfirullahalazim. Nah, kemudian tak apalah itu. Tapi saya nak sebut juga. Ini keadaan Nabi dalam pendidikan. Nabi dalam pendidikan. Kalau orang tua gini datang, dia cakap macam ni, dia tak mampu baca Alif Lam Mim, baca Hamim, tak baca Hamim, baca Sabbih, Musabbihat. Sabbih Subhanakal A'la. Sabbah lillah samawati wal ardh. Baca ada Sabbih tu. Ada pendek-pendek Sabbih ni ada ujung-ujung tu. Yang surah yang ujung-ujung nama 30, 28, 30 tu banyak Sabbih. Kalau surah Al-Jumu'ah, surah As-Saff tu Sabbih tu. Banyak tu yang ujung-ujung. Yang depan ni jarang. Yang ujung tak apa juga. Bacalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Nasib baik. Sahabat tu kata mampu. Kalau tak mampu, agaknya Nabi yang pendek lagi. Baca Inna A'tayna. Kalau dia kata tak mampu lagi, mungkin begitu. Tapi alhamdulillah dia dah mampu. Saya nak sebut keadaan Nabi SAW dalam pendidikan. Ada satu buku. Bukan Buya Hamka tulis. Orang menulis metod pendidikan Buya Hamka. Keadaan pendidikan Buya Hamka. Bagus. Sebab dia seni pendidikan itu. Sono. Sangat bagus. Orang tua mengajar. Masa dia muda lain. Masa dia senior lain. Dia jadi super senior lain pula. Lepas tu macam Imam Syafi'i kita. Dia ada peringkat dia.
Masa peringkat awal lain pendapat dia. Masa peringkat akhir lain pendapat dia. Masa dia duduk di Yaman lain. Masa kemudian dia bertugas di Baghdad lain. Kemudian dia pindah ke Iraq lain. Pindah ke Mesir lain. Dia masing-masing. Sebab tu sahabat-sahabat Islam, jangankan Quran, jangankan hadis. Ulama pun tak. Manusia biasa. Quran pun kita tengok turun di mana, sebab apa. Bukan semua tu satu ayat tu surah tu semua. Kadang dalam keadaan begini. Kalau begini. Hadis juga begitu. Nabi sebut bukan begini. Sama juga pendapat ulama. Sebab tu kadang-kadang macam Imam Syafi'i, kalau kita tengok dalam qaul jadi, qaul qadim dia tak. Kalau qaul qadim dia lain. Qaul jadi lain. Dan kita tengok ulama Syafi'i, sepatutnya kalau qaul qadim itu mesti diikuti oleh semua orang mengikut Imam Syafi'i. Tapi tidak ada lagi ulama-ulama yang mengatakan bahawa qaul qadim ulama, qaul jadi sepatutnya diikuti, sebab Imam Syafi'i telah mengeluarkan pendapat baru. Dia telah meninggalkan pendapat lama. Tapi ada lagi ulama Imam Syafi'i, selepas itu ulama Imam Syafi'i mentahkikkan pendapat lama lebih baik daripada pendapat baru. Mana lawan Tok Guru maksudnya gitu. Contoh. Qaul qadim, Imam Syafi'i kata solat isyak tu sunat awal. Qaul jadi, bila pernah ke Mesir, solat isyak tu sunat dilewatkan. Tapi kita Malaysia sekarang, semua umumnya kalau solat isyak, masuk isyak, solat isyak. Padahal itu berbeza dengan pendapat qaul jadi Imam Syafi'i. Ada 17 pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qadim dan qaul jadi. Perbezaan tu pendapat qaul jadi, ada perbandingan. Ada sahabat kita buat tesis PhD, Dr. Muhammad As-Suma'i Sayyid Abdul Rahman Arstaqi, Al-Farqu bainal qadim wal jadid ala mazhab Syafi'i. Perbezaan farqu baina di antara qadim dan jadid dalam mazhab Syafi'i, ala mazhab Syafi'i. Bagus. Saya ada buku dia. Bagus baca. Tapi itulah. Kalau kita tak mampu nak buat perbandingan, kita baca buku orang buat perbandingan lah. Gitu. Kita memang tak mampu, tak layak. Allah Alam bila layak. Tapi baca semua layak, insya-Allah. Baca semua layak. Tak ke mana kita hari ni sih. Baru keutamaan zalzalah pun Ataupun juga dalam pendidikan, masa saya sebut tu, bagusnya kalau kita baca tu. Apa nama, Tarbiyatul Aulad tu bagus. Okey, kemudian lalu orang itu berkata kepada Nabi Islam, habis itu. Habis. Wallahu alam. Okay, kita baca, kita masuk kepada surah Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma'idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma'idhin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Maksudnya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan beban beratnya. Waqala al-insan mana? Manusia tanya, apa hal ni? Waqala al-insan mana? Manusia bertanya, kenapa ni? Kenapa gini jadi bumi ni? Yauma idzin tuhadditsu akhbara, pada hari itu bumi bercakap, bumi bercerita. Bi anna rabbaka awhalaha, kerana sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan kepadanya buat begini. Kerana sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan semedemikian kepadanya, kata Nabi SAW. Allah sebut pada Nabi, suruh Nabi sebut pada kita. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liya'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka pekerjaan masing-masing. Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan amal ibadat masing-masing.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini orang tahu belakang makna dia. Faman, sesiapa, maka siapa yang ya'mal, amal baiknya mithqala, berat tu, dzarratin. Walaupun sebesar zarah, khairan yarah. Nescaya dia akan melihat, mendapat balasannya. Dan begitu juga sebaliknya, siapa yang mengerjakan kejahatan, sebesar zarah sekalipun, maka dia pasti akan melihatnya, akan mendapat balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sesiapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, nescaya dia akan melihatnya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah juga, nescaya dia akan melihatnya. Sahabat Imam sekalian, Ibn Abbas radhiyallahu anhu, iaitu Ibn Abbas ni Abdullah bin Abbas ni, menafsirkan ayat iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengannya, dengan goncangan yang dahsyat. Yakni bumi bergerak dari bawah. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya. Yakni bumi melontarkan semua mayat yang terdapat di dalamnya. Dan beberapa kalangan salah mengatakan demikian. Dan ayat tersebut sama dengan ayat surah yang lain, seperti surah Al-Hajj, surah Al-Hajj, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah suatu yang sangat besar. Dan seperti firman Allah dalam surah Al-Insyiqaq, wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqala. Kita dah bincang dulu. Dan bila bumi diratakan dan memutahkan apa dalamnya dan menjadi kosong. Sahabat Alhamdulillah sekalian, sebab tu kalau boleh lah, kena baca sendirilah. Mak lebih-lebih tu kan. Yang lebih-lebih kena baca sendiri. Paling tidak kena ada tu buku tentang kiamat. Macam buku Ibn Katsir tu, Malapetaka Kiamat. Atau buku Syekh Syekh Mustafa Muhammad Nasr Al-Silibi. Kena ada tu. Sekurang-kurangnya 1-2 tu kena ada. Atau kalau yang ulama baru kita bagi ensiklopedia kiamat, dia mengumpulkan ayat-ayat tentang kiamat. Atau apa lagi? Banyaklah kalau kita nak sebut tentang buku-buku kiamat. Yang telah dikumpulkan. Sebab itulah sahabat sekalian, yang saya tunjuk dulu tu, tafsir Maudhu'i. Tafsir Maudhu'i itu pun tak habis lagi tu. Tafsir Maudhu'i. Dia ada akidah, dia ada tamadun, dia ada akhlak, dia ada ekonomi, dia ada hudud kisos, dia ada apa lagi, kemasyarakatan, dia ada kekeluargaan. Tapi kiamat tak ada. Saya tengok tadi cari. Kok ada kan? Tak ada. Maksudnya sepatutnya tafsir Maudhu'i, kiamat kena ada. Tapi nak ceritanya, takkan habis. Ilmu Quran ni kalau digali, dia apa pun takkan habis. Sebab itulah sahabat-sahabat mulakan sekalian, di antara dia panggil i'jaz. I'jaz, yakni i'jaz ni perkara yang melemahkan orang. Tentang Al-Quran yang orang jadi fikir tu memang letih lah kalau nak fikir Quran. Iaitu ilmu dia di antaranya. Ilmu. Daripada dulu sampai sekarang tak berhenti-henti orang tafsir Quran. Antara tafsir baru seperti tafsir Al-Munir. Tafsir baru ni. Antara tafsir baru. Wabah Zuhaili. Antara yang barulah. Dan dalam bahasa Urdu ada juga sih. Ada lagi. Bahasa Urdu kita tak tahu. Itu mengikut yang saya dengar Maulana sebut. Sebab apa? Sebab dia akan sentiasa relevan sampai kiamat. Macam tafsir Maudhu'i tafsir Maudhu'i. Ini baru bahagian ibadat. Ni orang Melayu kita buat ni, doktor-doktor kajian ahli-ahli tafsir kita buat. Ni dia hanya nukil. Kita kalau ada duit, kalau ada nak bayar gaji, boleh juga duduk. Nukilkan, ambil ayat-ayat tentang ibadat. Keluarkan ibadat, letak satu buku. Jadi, ini panggil tafsir Maudhu'i. Okey. Jadi, mudahlah orang macam bodoh macam kita ni, macam saya ni. Nak tengok ayat-ayat tentang ibadat, ambil ni.
Senang. Ada orang buat tentang ayat kamus Quran. Dia panggil kamus Quran. Ayat-ayat ibadat. Tengok di mana. Ada belaka. Macam-macam. Tapi dalam tafsir maudhu' ini, ayat-ayat tentang kiamat tak ada. Ada banyak ni. Zalzalah. Kita dah bincang sama ni banyak tentang kiamat kan. Surah Al-Qiyamah. Ni ada sebut dalam ni surah sebut dalam surah Al-Hajj ada, surah Al-Syiqaq ada, dalam surah apa lagi sini ada ni. Banyak lagi. Tentang ayat kiamat tapi tak ada yang orang tak buat. Pasal apa? Pasal untuk bagi orang lain pula itu. Bagi-bagilah buat pahala. Batu sahabat Amerika, antara ijaz Al-Quran ialah ilmunya tidak pernah kering. Walaupun dikorek, dikali-kali, makin korek, makin banyak, makin banyak. Itu di antara yang melemahkan orang. Dari segi sains itu sama telah. Hak ni, hak jenis-jenis pembahagian ilmu-ilmu ni pula. Macam hari ni saya baca tak? Hari ni saya baca antara yang menarik tafsir Sofatul Tafasir. Hari ni rasa macam best. Nanti kita bincang sekejap lagi kalau sempat lah. Tapi bila setengah dah. Bila sebutnya sama Mula, ilmu Quran tidak pernah kering. Okeylah. Kemudian dan Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah yang dia mengatakan bahawa Rasulullah bersabda, saya bacakan maksud dia, ayat tu panjang, hadis dia tu. Bumi menyemburkan segala isi perutnya seperti tiang-tiang yang terbuat dari emas dan perak. Maka datanglah seorang pembunuh. Lalu dia berkata dalam hal ini, yakni dalam maksudnya ada dalam tafsir yang lain sebut bumi-bumi mengeluarkan sumber kekayaan antaranya emas dan perak. Keluar besar-besar. Ni seperti tiang-tiang yang terbuat daripada emas dan perak. Maka datanglah seorang pembunuh. Dia berkata sebab inilah maksudnya dalam hal ini yakni emas dan perak aku membunuh. Maksudnya sebab emas perak lah aku bunuh orang. Kemudian datang pula seorang pemutus silaturahim, maknanya dia bergaduh dengan orang. Dia kata sebab inilah aku dulu bergaduh dengan orang, sebab emas dan perak lah. Memang apa? Kemudian datang pula seorang pencuri. Dia kata sebab inilah dulu aku mencuri. Sebab tu aku kena potong tangan. Kemudian pembunuh tadi, orang memutus silaturahim sebab berbuat harta tadi, dan pencuri tadi, tinggal semua tu tak ambil. Pasal apa? Pasal nak kiamat ni tak kira benda tu dah. Nak kiamat tak peduli ke emas perak dah. Cuma nak sebutnya sebab emas perak, sebab harta. Minta maaf contohlah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni yang terbunuh dan Allah Ta'ala mengampuni orang yang membunuh. Mudah-mudahanlah. Dan Allah Ta'ala memberikan kesabaran, ketabahan dan rasa redha kepada keluarga yang anaknya dibunuh. Yang berlaku di Terengganu tu. Di Telemong tu. Telemong. Sebab apa dia berlaku begitu? Dan bila membunuh, tengok. Memang begitu Allah Ta'ala sebut. Nabi sebut. Duit, emas, ambil gelang. Orang masuk rumah orang mencuri. Sebab apa orang nak mencuri? Orang ambil benda-benda ni gini. Orang banyak bergaduh. Antara sebab orang bergaduh. Kalau dengan adik-beradik ni, kalau sebab kecil hati, mungkin dia orang boleh dah merasa lagi. Katalah jenis balon dia jenis mulut. Orang panggil apa? Mulut. Orang kata panggil mulut baru. Mulut berus. Dia panggil apa? Mulut celupar. Ataupun mulut jenis tak ada insurans, kita kata tak. Dia kalau cakap gitu. Memang kecil hati. Tapi orang boleh sabar lagi. Mungkin adik-adik pun dia kata, alah abang lu memang macam tu, panggil dia pun jangan ambil hati sangat. Dia kan memang macam tu, tapi hati dia baik. Gitu kan. Orang boleh sabar lagi. Tapi kalau bak harta jangan main. Adik-beradik perang sabil. Lepas tu ada orang buat teka-teki tu. Batu yang boleh menumpahkan darah. Batu apa? Batu sempadan. Jangan alih batu sempadan. Perang sabil. Adik-beradik tak kira. Benda lain boleh tahan lagi. Tapi kalau harta, ni ini Nabi sebut. Sebab tu sahabat-sahabat mereka sekalian, kena beringat. Stop situ, kita nak tengok. Kalau apa yang dibincangkan dalam tafsir Al-Munir, antara lain
Disebutkan sini lebih kurang sini lebih kurang. Tapi banyak bagus juga kalau kita boleh baca. Hmm. Aduh ya Allah Saya nak cuba ringkaskan tapi tak sedap kalau nak tinggalkan. Kita dah baca tadi Hmm. Misalnya contoh di sini apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang amat dahsyat. Maksudnya apabila bumi bergerak dengan gerakan yang kuat di bahagian bawahnya. Ini pasal agak tafsir baru. Sebab dia ada ilmu tentang geologi. Ilmu kerak bumi tu. Dan diikuti dengan gegaran yang sangat dahsyat di atasnya. Sehingga runtuh berkecai bangunan yang di bawah di atas permukaannya. Ini selaras dengan firman Allah Ta'ala, wahai manusia bertakwalah kamu kepada Allah. Sungguhnya gegaran malapetaka hari kiamat ini satu perkara yang amat besar dan dahsyat. Tu. Kalau tafsir Dohali Quran tu pula canggih lagi dia tu. Tapi kalau ni tu tengok ni. Agak menarik sebut tadi kalau Zalzalah ni, kalau tafsir Sofatul Tafasir, dia lebih kepada Balaghah lebih kepada Balaghah. Dia tak banyak sangat tafsir Balaghah. Iaitu kata dia tinjauan bahasa. Dari segi bahasa dia zulzilati, digegarkan dan digoncangkan dengan hebat. Asqalha, orang-orang yang mati yang di dalam perutnya, termasuk artinya adalah watahmilu asqalakum tu, makna asqal tu bentuk jamak daripada saqal, yang ini beban berat. Kata maksudnya mayat yang duduk dalam perut tu rupanya beban bagi bumi. Waktu dikeluarkan itu untuk dibangkitkan dan menuju pada mahsyar. Kata Aksyaf berkata, jika orang mati ada dalam perut bumi itu, maka dia menjadi beban bagi bumi. Dan jika dia berada di atasnya, maka dia menjadi beban bagi bumi. Yasdurun nas, dan berangkat dan keluarlah ashtatan, bercerai-berai. Jadi tafsir ayat ni sebut sini, bumi digoncangkan dengan dahsyat sampai memutuskan hati dan mengejutkan jantung manusia. Ini senada dengan ayat macam tafsir surah Al-Hajj tadi kita dah bincang. Dan ulama tafsir berkata, goncangan bumi untuk menciptakan perasaan takut, seolah-olah Allah berfirman, goncangan yang sesuai dengan besarnya badan bumi, yang ketika itu hari kiamat tiba. Bumi goncangan bertubi-tubi, serta menggoncangkan orang yang ada di atasnya. Dan bumi tidak tenang sampai melemparkan apa yang ada di atasnya. Maknanya, orang yang ada atas tu, terlambu-lambu, ada tu tumbang-tumbang. Dan bumi mengeluarkan beban itu, maksudnya bumi mengeluarkan apa yang ada dalamnya, iaitu berupa harta benda dan orang mati. Dan Ibnu Abbas berkata, yang ini bumi mengeluarkan orang mati. Al-Munzir bin Sa'id berkata, bumi mengeluarkan harta bendanya dan orang mati. Harta pun keluar, orang mati pun keluar. Dan dalam hadis sebutkan, bumi melepaskan potongan-potongan isinya bagaikan tiang dari emas dan perak. Bukan hadis kita baca tadi. Dan pada hari ini bumi menceritakan. Stop di situ. Sebab sila, kalau kita tengok dalam buku-buku kiamat, tu kata jadi panjang. Kalau kita tengok dalam buku-buku kiamat, contohnya dalam ensiklopedia Islam Kamil ini, dia bawa ayat-ayat yang menggambarkan kedahsyatan hari kiamat. Antaranya disebut dalam surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah tu, saya bacakan maksud dia. Maka apabila sangkakala ditiupkan, sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentuk. Maka pada hari itu terjadilah kiamat. Dan terbelahlah langit. Kerana pada hari itu, langit menjadi lemah. Tak ada tongkat jatuh. Dan apa menetarik banyaklah. Semua sebutnya kedahsyatan hari kiamat itu ada ayat-ayat khusus. Kemudian bagaimana pergantian bumi dan langit pada kiamat. Kemudian ada soalan, ada orang tanya. Ada orang kafir tanya. Orang Yahudi tanya Nabi. Antara pergantian bumi dan langit sebelum pergi pada mahsyar itu, manusia duduk di mana? Kata Nabi Islam dalam hadis Muslim, manusia duduk dalam kegelapan. Manusia berada dalam kegelapan. Hadis Muslim. Di mana manusia pada hari pergantian bumi dan langit dengan yang lain. Rasulullah SAW bersabda, saya baca maksud ini, berada di dalam kegelapan di bawah jambatan. Dan murid lain disebut di atas sirat, atas jambatan. Sebelum pergi kepada mahsyar.
Di mana pada mahsyar? Kita akan tunggu nanti bila kita berada di realiti sebenarnya pada masa itu selepas kita mati dan dihidupan semula daripada kematian. Dah banyak lagi lah sebab-sebab kalau saya nak sebut tadi ni yang kita duk baca daripada malam tadi lagi. Contohnya dalam apa nama dalam tanda-tanda sahih, hadis-hadis sahih tentang tanda-tanda kiamat dan kesudahnya Mustafa Abu Nasr Al-Silbi tentang kebangkitan. Bagaimana ayat-ayat sebut tentang kebangkitan? Laqad labistum fi kitabillah ila yaumil ba'ts. Sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur lama dah menurut ketetapan Allah sampai hari dibangkitkan. Hari itu hari zulzilat bila goncang kan? Bila goncang keluar habislah. Oh, goncang. Keluar habis kita letak benda dalam gelas. Goncang. Habis keluar air. Letak apa saja kalau kita goncang. Keluar. Itulah ibaratnya goncangan itu. Kemudian bagaimana kebangkitan ni, saya tak nak baca dah. Tapi banyak macam-macam di sini Bagaimana apalah banyak cerita pula. Sudahlah itu. Kemudian selanjutnya Allah Taala berfirman, wa qala al-insanu ma laha, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Manusia tidak percaya ketika bumi bergoncang. Kerana sebelumnya bumi ini tenang dan kokoh sementara dia tinggal di permukaannya. Namun tiba-tiba saja keadaan jadi bergoncang. Bumi bergoncang dengan hebat dan dahsyat. Sungguh telah tiba waktunya. Apa telah dinyatakan oleh Allah SWT pada bumi ini? Berupa goncangan hebat yang tidak boleh dihindari lagi. Kemudian bumi melontarkan seluruh mayat dari kalangan orang terdahulu dan orang yang datang kemudiannya. Ketika itu manusia tidak mempercayai hal itu boleh terjadi. Dan bumi diganti dengan bumi yang lain. Begitu juga dengan langit. Maka bermuncullah dalam perut bumi untuk menghadap Allah yang Maha Esa. Sahabat Muslim. Dia kalau nak tahu, kalau orang tak pernah merasa gempa bumi, kalau kena vertigo, tahu. Kalau kena vertigo, dia tahulah macam mana gempa bumi. Itu bumi skala kecil lah, skala 0.0.000. Kita tak boleh nak berdiri tu, sahabat. Tak boleh berdiri. Saya pernah kena tu. Merangkak pergi ambil uduk. Padahal orang tengok apa asal merangkak. Pening, tak boleh nak bangun, tak stabil. Tu bumi tak bergerak lagi tu. Baru benda kecil dalam telinga tu Allah gerakkan. Allah gerakkan benda kecil dalam telinga. Yang kecil. Bukan gempa bumi. Ini kalau gempa bumi, macam mana? Tanyalah sahabat-sahabat yang pernah duduk dengan pernah mengalami situasi gempa bumi. Sahabat-sahabat di Aceh, sahabat yang di Indonesia bumi. Kemudian berlakunya longsoran tanah-tanah. Sana bergerak, sana terbelah, sana terbelah sini. Semua kata ingatkan kiamat dah. Saya tengok dulu dokumentari yang orang buat bila pergi temu duga orang gempa bumi, orang yang mangsa tsunami tu. Mereka kata apa? Kami ingatkan dah kiamat. Tanya kami ada kiamat. Tanya kami ada. Semua ingat kiamat berlaku. Masa apa? Kurang lebih begitulah. Tapi kecil. Baru skala kecil itu. Mungkin dia kata 7 skala, 7 point skala Richter kan. Kau dia panggil apa tu? Goncangan itu. Itu baru 7 tu. 7 pun sudah menjemput air laut naik ke darat. 7 pun telah menjemput puncak sampai ke bawah. Baru 7. Kalau 1000, habis. Itu baru skala kecil itu. Tapi ni, bila dah izal zulzilatil ardu zilzalaha, semua kena. Kita Malaysia ni mungkin khatulistiwa kata kita zulzilah tidak kena. Pasal apa? Kerak bumi kita punya jauh daripada apa nama kita panggil gunung berapi, lingkaran gunung berapi sebagai orang. Ya. Tapi sekarang dah banyak rasa dah di Sabah. Berapa kali dah gunung Kinabalu tu. Waktu Mbah tu di apa nama di sebelah pantai barat kita tu. Di Pulau Pinang ni sebelah-belah. Yang duduk rumah bangunan tinggi-tinggi. Bila berlaku gempa bumi, kalau berlaku di Aceh, di Sumatera, di Pulau Jawa. Pulau Jawa mungkin jauh kalau Sumatera. Sudah terasa juga sedikit gegarannya di pantai barat Malaysia. Itu baru sikit. Tu pun orang kelang kabut hak duduk rumah flat tu turun lagi ngomong. Itu baru sedikit. Apalagi kalau sudah iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Keluar benda-benda.
Ibaratnya sahabat-sahabat sekalian, kalau kita tengok, saya selalu tengok dalam YouTube tu, dia punya lava gunung berapi tu keluar daripada perut bumi. Macam mana? Takut kita tengok pun seram. Keluar. Tu tak mengalir lagi. Pom keluar, mengalir, lava tu mengalir. Tak ada siapa boleh halang lava. Ada orang tanya, boleh tak kita nak padamkan gunung berapi? Tak boleh. Curahlah air sebanyak mana. Pasal apa? Pasal bila air tu dekat dengan gunung berapi kan panas. Bila air dekat gunung berapi, air tu jadi uap. Air naik atas balik. Dia takkan padamkan api. Lepas tu sahabat sekalian, semua telah jadikan di bumi sekarang ini adalah untuk memperlihatkan kepada kita tentang kebenaran firman Allah SWT dan sabdaan Nabi Muhammad SAW yang sedang berlaku ini. Sedikit gempa bumi, sedikit gunung berapi, sedikit angin taufan, ribut taufan yang berlaku di sehari dua bulan dekat Filipin. Habis kelang kabut habis. Dengan Filipin kat Pasir Putih pun ni. Tak kena kapal mana ni? 30 buah rumah cabut atap. Habis dia angkat atap. 30. Ada kata 20, ada kata 30 lah. Tapi mana 10 lebih rumah dia angkat bumbung. Kami ngah kiamat dah, tu baru sikit tu. Baru sikit. Kalau kita tengok tu, tak tengok torpedo lagi tu. Kita tengok dalam dokumentari tu. Macam mana dia punya kelajuan dia tu. Berapa ribu kilometer per jam. Pusing. Mana kalau dia lalu tu, memang tak ada orang. Kalau dia lalu, memang tak ada. Clear. Rumah-rumah. Tinggal tunggu. Pokok-pokok habis. Pola habis. Dan sahabat-sahabat sekalian, itu sedikit daripada apa yang Allah Ta'ala beri isyaratkan kepada gambaran zalzalah yang sebenar. Kemudian, seterusnya, ayat yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Yang ini bumi memberitahukan tentang apa yang telah diperbuat oleh manusia di permukaannya. Dan Imam Ahmad Tirmizi dan Abu Abdurrahman An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah sabda, hadis ini hadis Imam Ahmad dalam sanadnya dhaif dan Musnad Ahmad ditahqiq oleh Syuaib Al-Arnaut dan kawan-kawannya. Ini hadis dhaif. Ada juga dalam Tuhfatul Awazi cara Imam Tirmizi ada. Mana dia campur-campur dengan hadis yang lain lah. Lepas tu seronoknya yang kalau tafsir tahqiq tafsir Ibnu Katsir ni dia ada tu. Ada hadis ni tahqiq bawah tu. Kita boleh tengok sahih ke tidak. Okey. Jadi pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, yakni bumi memberitahu tentang apa yang dibuat oleh manusia. Imam Ahmad Tirmizi dan Abdurrahman An-Nasa'i mengatakan dari Abu Hurairah bahawa Nabi SAW sabda, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, atadru nama akhbaruha? Kamu tahu tak apa cerita dia tu? Apa berita dia? Maka sahabat bertanya, Allah Rasulullah alam. Maka kata Nabi SAW, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin wa amatin bima 'amali ala zuhriha. An taqula amila kadza wa kadza. Yauma kadza wa kadza fa hadhihi akhbaruha. Yang ini sungguhnya berita adalah bahawa bumi bersaksi tentang apa yang telah diperbuat oleh manusia di muka bumi. Dengan mengatakan orang ini buat begini, orang itu buat begitu, orang hari ini dia buat ini. Begitulah berita yang disampaikan oleh bumi. Kemudian Tirmizi berkata hadis ini hadis sahih ghairi. Hadis sahih. Tapi kalau mengikut tahqiq Syuaib Arnaud, hadis ini dhaif. Tapi dhaif pun kita boleh terimalah dalam hal tasyajju' ni, kita panggil motivasi, ataupun dalam hal targhib wa tarhib. Kita panggil apa dalam bahasa Melayu? Ancaman dan kita motivasilah. Ancaman untuk orang yang berbuat dosa, motivasi supaya orang tak berhenti buat dosa. Maknanya walaupun tu yang boleh pakai sebab dia tidak melibatkan akidah. Jadi bumi akan cerita orang tu buat begitu, orang tu buat begini. Kalau bumi cerita, tangan akan cerita, kaki akan cerita juga. Tapi semua akan jadi saksi. Semua akan jadi saksi sebenarnya. Pokok-pokok binatang ni, kitab yang kita guna ni, menjadi saksi bahawa kita pada pagi ini sedang belajar. Dan saya sedang mengajak untuk belajar. Jadi saksi. Masa menjadi saksi. Daripada 8.30 sampai 10 menjadi saksi bahawa kita sedang belajar.
Lepas tu sahabat sekalian, selalu saya ulang, kalau kita buat dosa, sama ada kita tahu atau tidak, ataupun memang kita sengaja, qadalah masa kita tu. Qadalah. Supaya walaupun kita qada memang tak sama seperti masa terlalu, tapi sekurang-kurangnya kita telah mengqada dan bertaubatlah. Taubatlah. Lepas tu orang Kelantan kata apa? Tak semayang beh. Tak semayang beh mana tidak sembahyang dan tidak azam. Ya, kalau orang tak azam, kalau orang solat tak pergi, mana jenis tak solat. Orang panggil tak semayang beh. Pagi orang tak semayang beh dia kata. Maksudnya jenis tak solat. Ada orang solat tak pernah azan pun, tapi maksudnya dia tidak menyahut panggilan azan. Saya sebut sahabat Islam suri saksi. Sebab tu kalau kita solat kan, kita kena banyakkan tempat sujud tu dalam masjid. Jangan duduk situ je. Kalau kita pergi ada duduk ke situ, ni tempat saya ni. Saya booking lama dah. Kau pergi solat tempat lain. Ada je itu. Yang nak kalau jenis orang tua. Kita nak tempat lain di situ. Kecuali kalau dia huzur, kalau memang situ jangan ada tiang lain, tak ada, tak apalah. Tapi kalau boleh, banyakkan dalam masjid tu banyakkan tempat sujud. Dan di masjid-masjid lain, kita banyakkan solat. Pergi masjid wilayah, pergi masjid negara, pergi masjid Syakirin, pergi masjid Salahuddin, pergi masjid tu masjid. Banyakkan solat. Supaya menjadi saksi bahawa kita pernah bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala di tempat itu. Sebab tu kan sunat kan kalau kita lepas solat fardu kan, kita nak sunat beralihlah sikit. Sebab tu kalau jenis orang reti bahasa bila kita dah bangun semua tu, kita kata macam kalau hari Jumaat ada. Hari Jumaat tu kalau bangun, katalah ramai-ramai orang solat sunat lepas Jumaat tu. Kita duk cari, kita nak cari tempat yang lain sikit. Kalau jenis sebelah tu faham, dia tukar. Awak sini. Tukar. Tadi dia solat fardu belah sini, kita pun di belah kanan dia pergi. Supaya banyakkan tempat sujud. Gitu. Jadi saksi ya. Dan memang bumi akan menjadi saksi. Allahu Akbar, wallahu alam. Kemudian selanjutnya Allah Taala berfirman, hak lain-lain pun ada lagi tu, ada hak ni lah, ada tafsir Ibn Katsir lah. Tapi tak seronok pasal kita dah baca. Tak cerita lah. Tak hamka, kita tak buka lagi hamka. Boya hamka. Allahu Akbar. Tapi nak pukul 10 dah. Yang muazzin tuhaddisu akhbaraha. Dalam ni cerita lain pula. Tak apalah. Ya, kita ni lah. Kemudian selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, bi anna rabbaka awhalaha. Bi anna rabbaka awhalaha. Tak payahlah. Dan berkaulah kerana sesungguhnya Rabbmu memerintahkannya bergoncang. Maka dia bergoncang. Dan Imam Bukhari berkata dalam kalimah awhalaha dan awha ilaiha dan wahyun laha dan wahyu ilaiha itu satu makna. Demikianlah dengan kata Ibn Abbas berkata kalimah awhalaha yakni awha ilaiha yang jelas kalimah tersebut mengandungi makna memberikan izin kepadanya, yakni kepada bumi untuk bergoncang. Dan Syabib bin Bishr berkata dari Ikrimah dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Dia berkata, ya Allah, yakni Allah berfirman kepada bumi, katakanlah. Maka bumi pun berkata, menyampaikan berita, menafsirkan awhalaha, dan Mujahid berkata, yakni Allah SWT memerintahkan kepada bumi yang ini bergoncang, maka Qurtubi pula berkata yakni Allah memerintahkan bumi agar terbelah. Itu semua tu diwahyukan, maknanya nak sebut ceritanya semua tu adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia pada masa itu akan bertanya lah, kenapa ni? Ya. Bi anna rabbaka awala. Yauma idzin yasuna yauma idzin apa nama tadi? Wa qala al-insanu malah. Pasal apa ni? Insanu malah, pasal apa jadi gini? Maka bumi kata, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhala. Maka berlakulah seperti yang berlaku akan nanti. Dan yang sudah berlaku ni sebagai contoh yang akan berlaku. Sesuatu yang sekalian, sebab tu kita perhati ni sikit falsafah kita perhatikan.
Setiap kejadian yang sedang berlaku hari ini, dia adalah gambaran kepada yang akan berlaku. Contohnya gempa bumi kecil-kecil sekarang ni. Muncul. Sebenarnya akan ada lagi gempa bumi yang lebih dahsyat daripada yang ada pada ini. Kita katakan kita makan sesuatu yang pahit, kita makan sesuatu yang pahit. Kita tak suka yang pahit. Tahu tak kita? Ada lagi makanan yang lebih pahit yang akan dimakan oleh orang yang berdosa. Kita makan panas, macam mana kita makan panas? Mulut dan satu hari nanti orang yang berdosa akan makan makanan yang lebih 1000 kali panas daripada makanan yang pernah dia makan panas di dunia. Sama juga benda baik. Kalau orang baik suka duduk semua orang nak duduk hotel 5 bintang kan. Ada dengan tu, dengan ni tekan butan datang dengan itu semua kesenangan yang digambarkan sedikit daripada banyak kesenangan yang akan kita dah beroleh di syurga nanti. Sebab itu, tempat-tempat yang indah banyaknya mereka diinspirasikan daripada Quran dan hadis. Jannatin tajri min tahtal anhar, ada kolam, ada sungai. Itu semua tu menggambarkan apa yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasul dalam Allah dalam Quran dan Rasul dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu jugalah. Kita kata macam kita bincang minggu lepas. Kenapa syurga tu selalu sebut ada sungai? Sebab orang Arab suka dengan air. Bukan orang Arab saja. Kita orang Melayu pun. Orang Melayu, walau sungai berlambut. Tak, tapi dia buat rumah. Dia ada kolam kecil-kecil di bawah rumah. Bunyi air tu. Itu kan apa nama kita kata terapi tu. Terapi. Ya, saya tadi hujan lebat. Saya duduk kat luar tengok hujan sambil-sambil berdoa. Banyak macam-macam doa. Hujan tengah lebat. Sonok tengok hujan jatuh kat daun. Lepas tu kalau bila hujan dah berhenti, kemudian ada air di hujung daun kan, kemudian matahari pun terbit. Kan nampak berkilat-kilat hujung daun. Oh, cantiknya. Sebab tu kadang-kadang kita ni kena berbahasa dengan alam. Dan memang begitu pun. Alam itu adalah guru kita sebenarnya. Untuk kita melihat. Sebab tu alam tu adalah rahmat. Rahmat. Yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Begitu. Hukumnya Muslim macam-macam cerita berhukum fiqh tu dia nak sebutnya Muslim sesuatu yang berlaku walaupun kecil di dunia ini sama ada baik atau buruk, dia adalah falsafah kepada yang akan besar lagi yang akan berlaku nanti. Orang seronok kan kalau kahwin dengan orang cantik-cantik kan. Oh, apa nama tu? Yang pakai produk tu? Yang baru ni. Neolofa. Oh, nak kahwin dengan apa nama? Oh, seronoknya kalau boleh kahwin orang lawan macam tu. Itu sedikit keseronokan di dunia. Hak di dunia ni berak busuk, kentut busuk, kencing hacing, air basi. Tu tak tengok masa dia tidur lagi gambar tu. Tak comel kalau tidur. Kalau ke mana tidur tak tahu. Rambut bangun pagi berabang. Tak. Takut kita kalau terbuka lampu tengok bangun gitu. Tu dunia. Tapi kalau make up comel. Tapi kalau akhirat, tengok gambaran akhirat lagi 1000 juta kali lebih cantik daripada di dunia. Itu sebab tu saya sebut dari falsafahnya. Ada di dunia kecantikan sedikit ini sebenarnya baru sedikit untuk menggambarkan kenikmatan dan kecantikan yang lebih baik daripada yang di sana. Begitu ya. Allah A'lam. 5 minit lagi, 10 minit lagi. Kemudian kita habis sinilah sampai yang kedua ni. Kemudian yauma idzin yang sudah su'astata. Yauma idzin yang sudah su'astatan. Pada hari ini manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok. Yakni manusia kembali dari tempat hisab masing-masing secara berkelompok-kelompok dan bermacam-macam. Ada yang sengsara kerana orang ini diperintahkan menuju neraka. Ada yang bahagia kerana orang ini diperintahkan menuju ke syurga. Ada yang sengsara kerana menuju ke neraka, ada yang bahagia kerana menuju ke syurga. Kita tak tengok lagi Buya Hamka tu. Bahasa dia. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, liyura a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Yang ini agar mereka dibalas sesuai dengan amalan mereka masing-masing pada waktu dunia. Amalan baik dibalas baik dan amalan buruk dibalas dengan buruk. Yang lain pun
kalau kita nak tambah tu cantik lagi lah, tapi tak apalah sahabat Muslim. Sekadarnya untuk itulah setakat itu. Tapi apa pun sebagainya, setakat ini dia zalzalah adalah merupakan perahu hara yang akan kita hadapi pada hari kiamat yang sebenarnya nanti. Maka tunggulah, kerana dia adalah pasti. Cuma bagaimana kita bersedia untuk menghadapi, itu bergantung kepada iman dalam diri kita. Wallahu a'lam. Kan saja kembali kepada penerbit kita yang baik dan ta'ala, lemah tu kelemahan saya, insyaAllah. Zee ada ke? Tafizi mana Tafizi? Tanya je Ustaz. Kenapa? Out ke?